Kembali semula, cadangan memasukkan sejarah Hari Sabah dalam buku teks sejarah dapat maklum balas positif Kerajaan Persekutuan. Itu antara paparan dari negeri di bawah payu. Perkembangan lanjut langsung bersama Anisia Daulus di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, Zahira, sambutan Hari Sabah yang bakal diraih pada 31 Ogos ini dan cadangan memasukkan sejarah Hari Sabah sebagai antara silibus dalam buku teks sejarah di sekolah mendapat maklum balas positif daripada Kerajaan Persekutuan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan berkata, ia sebagai usaha kerajaan negeri memberi kesedaran dan kefahaman kepada generasi masa kini memperingati Hari Kemerdekaan negeri ini. Memang respon dia positif. Jadi sekarang terpulang kepada kita untuk mengambil langkah proaktif untuk menyediakan bahan-bahan sejarah itu untuk melengkapkan keperluan supaya tindakan boleh diambil oleh Kementerian Pendidikan, oleh Kerajaan Pusat untuk memasukkan sejarah Sabah Day ini dan penubuhan Malaysia ini dalam kurikulum sekolah. Datuk Jeffrey menyatakan demikian dalam sidang media sambutan Hari Sabah di Kota Kinabalu. Sambutan Hari Sabah diwartakan Kerajaan Negeri pada 5 Jun lalu dan diterbitkan pada 20 Jun atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin sebagai makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Lebih 300 penduduk Kampung Berantian Kelabakan kini mampu menarik nafas lega apabila impian mendapatkan bekalan air bersih terlaksana. Ia menerusi projek teknologi rawatan air bersih ultra turasan dari sumber air sungai yang mampu membekalkan sehingga 125,000 liter air sehari. Adun Sebatik Datuk Hassan A. Gani Pangeran Amir berkata, sebelum ini penduduk kampung bergantung sepenuhnya dengan air sungai dan air hujan. Beliau turut menyarankan penduduk membentuk satu jawatan kuasa khas bagi memantau dan menyelenggara kemudahan tersebut secara berkala. Dengan adanya teknologi seumpama ini, saya mengharap kepada pihak SIRIM dan pihak yang terlibat agar membuat dalam satu skala yang agak besar supaya dapat dimanfaatkan untuk kampung-kampung yang lain berada di dalam kawasan DUN 73 Sebatik. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan sistem teknologi rawatan air bertenaga solar kawalan IoT Kampung Berantian Kelabakan. Projek rintis di Sabah ini dibiayai sepenuhnya oleh Yayasan Inovasi Malaysia YIM. Pelaksanaan projek diketuai Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia SIRIM, Persatuan Peduli dan Prihatin Rakyat Sabah Perasa dan Universiti Teknologi Mara UiTM. Untuk projek ini kita gabungkan, ada 3 teknologi yang kita gabungkan. Satu, filtration system, sistem penapis air, tenaga solar dan satu lagi adalah IoT. Jadi bila ketiga-tiga itu dirangkumkan, memudahkan pihak pendana menyalurkan dana. Jadi kita melihat kepada niche area yang kritikal kepada masyarakat adalah air. Apabila kita berbincang dengan pihak Yang Berhormat Datuk Adun dan juga Sebatik, Yang Berhormat Datuk Hassan, kita liaise dengan pihak SIRIM untuk memohon bantuan geran daripada pihak MUSTI untuk memohon supaya sistem ini dipasang di Kampung Berantian yang dipilih bersama. Ia akan adakan nanti mesyuarat untuk melantikkan jawatan kuasa itu nanti. Sama saya punya JPKK Kampung Berantian untuk melantikkan jawatan kuasa untuk jaga airnya. Penjawat awam perlu menterjemahkan erti kemerdekaan dengan meningkatkan prestasi dan semangat patriotisme selain menilai semula peranan dan tanggungjawab mereka bagi memastikan negara terus mengecapi kemakmuran. Setiausaha Persekutuan Sabah Dato' Magzan Mahyuddin yakin kesemua 120,000 penjawat awam persekutuan di negeri ini menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memartabatkan negara dengan memaknai kemerdekaan dari segi jiwa dan pemikiran merdeka. Saya menyeru kepada semua penjawat awam yang berada di kompleks ini supaya berkhidmat dengan begitu cemerlang untuk kita memastikan kemerdekaan yang kita capai dapat diteruskan dan memastikan negara Malaysia yang telah mencapai terus makmur dan untuk dinikmati oleh semua rakyat.
Beliau berkata demikian kepada media dalam konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2024 peringkat negeri di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu, konvoi KMJG ke Istana Seri Kinabalu untuk menyerahkan bendera kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin dan isteri Tok Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni. Konvoi seterusnya meneruskan perjalanan ke Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Saya ingin menyeru kepada rakyat Sabah khususnya untuk kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang di sekitar Sabah ini, di jalan raya dan di mana-manalah untuk memeriahkan lagi pesta kemerdekaan pada tahun ini, khususnya di negeri Sabah kita yang tercinta ini. Saya ucapkan tahniah kepada kamu. Dan hari ini kamu datang kepada Dun, saya ucapkan selamat datang. Kamu punya tugas sungguh baik untuk menaikkan semangat patriotisme di Sabah dan keseluruhan di Malaysia ini sebagai rakyat Malaysia. Saya harap kamu boleh meneruskan tugas ini tahun depan dan datang lagi kepada Dun melawat. Konvoi diteruskan lagi ke Ibu Pejabat Pendidikan Negeri Sabah yang turut diisi dengan Karnival Kemerdekaan 67 sebelum ke Politeknik Kota Kinabalu, hentian terakhir KMJG 2024. Bandar Guilin dalam wilayah Guangxi, China bersedia merealisasikan hasrat menandatangani surat niat LOI dengan Kota Kinabalu untuk menjadikan bandar berkembar. Ketua Pengarah Publicity Guilin, Lee Jun berkata surat jemputan telah dihantar kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan berharap dapat dilaksana menerusi Expo Antarabangsa Industri Pelancongan di China dijangka September depan. 每年都会在桂林举办，大概是9月底，然后呢，也希望通过这个平台，双方展开更加务实的合作。 Lee Jun ditemui selepas meraihkan lawatan khas kumpulan media Sabah di Guilin, China. Menurut beliau, sekiranya hasrat tersebut direalisasikan, antara yang akan diberi perhatian adalah mengenai perkongsian kebudayaan dan pendidikan. Lee Jun turut mengalu-alukan lawatan lebih ramai pengamal media dari mana-mana negeri di Malaysia untuk membuat liputan di bandar berusia lebih 2,100 tahun tersebut yang kaya dengan kawasan bersejarah dan menarik. Berdasarkan rekod, setakat 6 bulan tahun ini, lebih 50,000 pelancong dari seluruh Malaysia telah mengunjungi bandar Guilin. Sementara itu, media Sabah turut dibawa melawat Tasik Belalai Gajah, Bandar Puteri Jingjiang, Gua Batu Kapur Reed Flood, Museum dan Pusat Media Guilin. Taman Perkuburan Islam Ar-Raudah Fasa 2 di Batu Sebelah Sandakan akan dibuka September depan. Taman perkuburan berkenaan yang dilengkapi pelbagai kemudahan asas menempatkan 1,030 lot. Penasihat Badan Dakwah Daerah Sandakan, Datuk Jafari Waliam berkata, penambahan tanah perkuburan tersebut merupakan langkah berterusan kerajaan dalam memastikan keperluan kawasan perkuburan di Sandakan mencukupi. Harapan saya untuk yang fasa kedua akan dibuka pada bulan depan dengan urus setia yang begitu cekap, amanah, itu yang kita sentiasa mengingatkan kepada semua ahli jawatankuasa Taman Perkuburan di sini. Kita memohon agar yang fasa kedua ini akan lagi tersusun seperti yang pertama. Beliau ditemui RTM dalam program gotong royong Taman Perkuburan Islam Ar-Raudah di Batu Sebelah Sandakan. Sementara itu, Pengerusi Badan Dakwah Daerah Sandakan, Farizal Setoh berkata, pengurusan Taman Perkuburan Ar-Raudah mengambil pendekatan dengan mewujudkan laman Facebook dan e-pusara Taman Perkuburan Islam Ar-Raudah bagi memudahkan waris mengesan akses lot masing-masing. Macam juga fasa 1 ini ada menempatkan fasiliti seperti pejabat, bilik taklimat, surau dan juga tandas. Dan apa yang menarik ialah kawasan itu lebih tersusun, lebih sistematik berbanding fasa 1 ini dan boleh menampung lebih kurang 1,030 lot ataupun jenazah. Ketika ini, Taman Perkuburan Islam Ar-Raudah Fasa 1 menempatkan 3,200 lot. Lebih 100 orang menyertai larian Sabah Tanah Airku yang diadakan di Padang Bandaran Tawau. Larian yang tiba di Perbandaran Tawau itu merupakan perhentian kedua selepas dimulakan di Merotai Sabtu lalu dan akan melalui 30 hentian merentasi daerah seluruh negeri.
Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Rina Jainal berkata larian bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah ini mampu menyatu padukan masyarakat pelbagai latar belakang. Terima kasih juga kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G yang banyak memberi saran bahawa kita harus sebagai anak Sabah harus sentiasa menjaga keharmonian ini dengan pelbagai latar belakang. Dan tadi juga pagi tadi kita menyaksikan walaupun pahaman daripada pahaman berbeza politik tetap hadir meraikan bersama-sama menyambut larian Sabah Tanah Airku ini. Dan inilah semangat yang memang kita sangat bangga. Beliau yang juga adun kukusan ditemui pemberita dalam acara pelepasan peserta larian Sabah Tanah Airku di Padang, Bandaran Tawau. Larian ini dijangka tiba di Kota Kinabalu pada 30 Ogos. Tinggalanku ilai si asik, umurku 6 5 tahun. Aku interabansa murut Timugon, nyayuk murut Paluan, ragiti daerah Tonom. Kandai ko ragiti aku minulai nambal intera tahun 2000 saboy ray nola. Kajayaan ko nakalap ako nantalan Raulun Bokon, rasuang na labi kurang 200 kerap tangan lah. Perancangan ko da oro matong ti itio konra labi monsoy labi masuang produk kerap tangan yang mau kubalon koson ramapikit rabayang murut membatura gigibain lilibu papan konda tupi bakul ambokon-bokon to lah. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Zahira. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Zahira. Baik, terima kasih, Anne.